Tuan Yang Dipertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada pihak menteri kerana baru saja menerajui kementerian dan bersama kementerian juga kerana berjaya membawa RUU ini, membentangkan RUU ini, dan ia adalah satu yang sangat baik. Tuan Yang Dipertua, sehingga Ogos tahun lalu, sebanyak 3,837 kes keselamatan cyber yang dicatat oleh Pusat Tindak Balas Insiden Keselamatan Cyber, Cyber 999, Cyber Security Malaysia, dengan 4 kategori kes tertinggi melibatkan penipuan, pencerobohan, berkaitan kandungan dan kod berniat jahat. Malah menurut firma keselamatan cyber global Kaspersky, pada tahun 2023, sistem pengesanannya telah menyekat sebanyak 26.85 juta serangan bawaan internet di Malaysia, mewakili 74,000 serangan setiap hari. Fakta ini sudah tentu sangat membimbangkan kerana di saat negara kita dipacu ke arah transformasi digital, kita masih lagi berdepan dengan kadar kesedaran yang rendah masyarakat terhadap keselamatan digital. Masih ramai yang terdedah kepada sindiket penipuan atas talian yang berupa laman web palsu, link-link yang mencurigakan sehingga ada yang boleh tertipu dengan menyerahkan maklumat-maklumat peribadi yang membolehkan data peribadi digodam dan menyebabkan kerugian dan kehilangan wang sehingga RM1.34 bilion pada tahun lalu. Kita juga dapat melihat beberapa kes yang melibatkan kebocoran data yang berlaku kepada syarikat. Misalnya, yang berlaku kepada Malaysia Airlines di mana data-data peribadi ahli program penerbangan kerap iaitu Enrich telah bocor yang mendedahkan nama, tarikh lahir, nombor telefon dan sebagainya. Kita juga jangan lupa tentang dakwaan kebocoran sehingga 13 juta pengguna melibatkan Maybank, Astro dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya yang turut mendedahkan ID pengguna, nama penuh, tarikh lahir dan juga nombor IC. Kebocoran ini benar-benar menunjukkan terdapat kelemahan yang sangat besar dalam pengamalan keselamatan cyber kita, bukan sahaja melibatkan data kerajaan, malah turut melibatkan industri swasta, khususnya sektor perbankan. Oleh sebab itu, saya amat menyokong RUU Keselamatan Cyber 2024 ini dalam memperkukuhkan daya tahan negara dalam berdepan dengan ancaman dan jenayah cyber yang menggugat keselamatan negara. Saya juga ingin meminta penjelasan menteri berkenaan dengan pemakaian akta ini sama ada ia di luar wilayah bagi mana-mana kesalahan yang dibuat oleh mana-mana orang, tidak kira kewarganegaraannya, sama ada di dalam atau luar negara. Kerana adakah terdapat kerjasama yang telah dilakukan bersama negara-negara lain dalam membantu pihak berkuasa untuk membuat siasatan, pendakwaan dan penangkapan sekiranya orang yang disyaki melakukan kesalahan adalah bukan warganegara dan kesalahan ini dibuat di luar Malaysia. Ini kerana kita sedia maklum, banyak serangan cyber ini juga datang dari luar negara. Seterusnya, kalau kita lihat kepada keselamatan cyber negara ia adalah satu yang usahanya amat baik. Selain ia melibatkan kerjasama di antara agensi dan kementerian, ia juga melihat kepada kedudukan pengalaman dan keselamatan cyber itu sendiri. Ini kalau kita lihat dalam Seksyen 12, iaitu memperkukuhkan dengan kuasa eksekutif dalam Seksyen 12 ini untuk melantik pakar keselamatan cyber dalam melaksanakan akta ini. Kita sememangnya memerlukan khidmat kepakaran mereka yang terlibat dalam industri keselamatan cyber ini, lebih-lebih lagi dengan perkembangan jenayah cyber yang turut dilengkapi dengan teknologi AI yang mempermudah dan memperancatkan lagi serangan dan penipuan atas talian. Dalam Seksyen 21 berkenaan dengan tata amalan, saya berharap agar prosedur-prosedur keselamatan cyber ini diperincikan, dijadikan sebuah standard amalan bagi semua jabatan kerajaan dalam memastikan maklumat data selamat daripada digodam. Kita bukan sekadar mahu menjaga maklumat-maklumat kritikal negara, malah semua maklumat rakyat di dalam sistem kerajaan adalah kritikal dan perlu dilindungi dari dibocorkan. Ini mengambil kira usaha kerajaan untuk menggalakkan pendaftaran rakyat untuk mendaftar sistem padu. Sekiranya dahulu penggodam perlu menyasarkan kementerian tertentu, kini penggodam hanya perlu menumpukan sepenuhnya kepakarannya dengan menebusi satu saja sistem pangkalan iaitu padu untuk mendapatkan keseluruhan maklumat berkenaan sesiapa sahaja yang mendaftar. Maka dengan itu, berkenaan dengan latihan keselamatan cyber ini sangat perlu dipentingkatkan di seluruh jabatan dan agensi kerajaan.
Ini kerana kita sedia maklum bahawa ramai di antara kita yang semua berkhidmat dalam kerajaan masih ada yang belum mahir sepenuhnya dan perlu mereka memahami dengan lebih mendalam lagi dengan isu keselamatan cyber ini. Kita perlu lebih banyak pendedahan dan latihan daripada pakar-pakar tentang apakah prosedur terbaik dalam penggunaan peranti dan penyimpanan data. Contoh yang mudah ialah sudut penggunaan kata laluan dan kod akses. Ramai antara kita sebenarnya yang meletakkan kod akses yang sangat mudah, yang mudah digodam dan ini memberikan penggodam mendapat maklumat dengan sangat senang. Dan juga saya ingin menyuruh agar kerajaan turut menjalankan kempen kesedaran ini secara besar-besaran. Ia bagi mendidik masyarakat dengan menggunakan peranti dan melayari sistem atas salian dengan selamat. Ini penting bagi memberikan pendedahan kepada masyarakat di luar bandar khususnya dengan program-program komuniti yang disertakan dengan kempen literasi digital. Saya berharap portal fraud kebangsaan atau National Fraud Portal NFP yang dibangunkan oleh BNM dapat siap menjelang tahun ini seperti yang dirancang bagi mempercepatkan tempoh pengesanan dan pembekuan dana yang ditipu. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh Seksyen 27 berkenaan dengan lesen terhadap pemberi perkhidmatan keselamatan cyber. Saya minta pihak kementerian memperincikan lagi tentang syarat-syarat lesen, kadar pembayaran fee serta tempoh lesen bagi pemberi perkhidmatan keselamatan cyber ini dan memperketatkan syarat lesen serta hukuman bagi memastikan pemegang lesen ini tidak membocorkan rekod dan maklumat orang yang mengambil sistem pemegang lesen. Dan saya juga ingin merujuk kepada Seksyen 2 dalam kurungan 2 yang menyatakan bahawa tiada apa-apa jua dalam akta ini boleh menyebabkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri didakwa bagi mana-mana kesalahan di bawah akta ini. Sekiranya tiada dakwaan boleh dilakukan ke atas kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, apakah langkah-langkah yang boleh menjamin bahawa entiti NCII iaitu Infrastruktur Maklumat Nasional Kritikal yang juga merupakan sebahagian daripada badan kerajaan komited dalam pelaksanaan Akta Keselamatan Cyber ini. Yang terakhir sekali, saya ingin menyentuh iaitu sedikit Seksyen 40 berkenaan dengan penggeledahan dan penyitaan tanpa waran. Saya memahami keperluan untuk membuat penyiasatan dengan segera tanpa menunggu waran sekiranya pegawai yang diberikan kuasa mempunyai sebab yang munasabah untuk mengesyaki bahawa mana-mana premis tertentu telah menjadi tempat kesalahan yang dilakukan. Akan tetapi saya meminta agar prosedur penggeledahan dan penyitaan tanpa waran ini dapat betul-betul dijalankan dengan telus dan tidak terdedah dengan penyalahgunaan yang boleh menyebabkan kerugian kepada pihak yang dituduh. Ini kerana dalam Seksyen 46, pegawai yang diberikan kuasa akan diberikan akses kepada data berkomputer termasuk kata laluan bagi maksud penyiasatan. Dalam mana kita mahu memperketatkan undang-undang dan mempertingkatkan penguasaan mencegah jenayah cyber, kita juga tidak mahu ada penyalahgunaan kuasa yang boleh mengganggu-gugat ketenteraman awam. Sekian, terima kasih. Bentong menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bentong. Saya sebagai panduan, undang-undang yang masih belum jadi undang-undang